Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semua sihat-sihat belaka. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia untuk belajar sains pada hari ini? Sekiranya bersedia, pastikan kamu pun bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini kita akan belajar satu tajuk baru yang bertajuk campuran. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 87 iaitu unit 8 campuran. Teacher ada buat satu nota ringkas berkenaan tajuk ini. Sekiranya kita sebut campuran, maksudnya satu campuran dengan berbagai bahan. Dalam tajuk ini, kita akan belajar beberapa cara yang membolehkan kita mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza, yang semestinya sesuai. Jika kamu rujuk muka teks muka surat 87 pun ada sedikit penerangan. Contoh ya, ini cerita ibu dengan anaknya. Anaknya cakap, wah banyaknya. Duit lah, berkenaan duit. So, dia kata, kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. So, dia asingkan duit shilling dengan duit kertas. Dan duit kertas tu mengikut orang cakap amount ataupun nilai yang berbeza lah. Okay, yang kedua, situasi kedua, kita tapis air teh ini dahulu. Barulah tiada hampas teh. Kemudian situasi ketiga pula, tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Ini perkara ini biasa kamu buat di kehidupan harian kamu lah. Cuma kamu tidak sedar ia adalah secara langsung adalah berkaitan dengan sains, itu campuran. Yang mana kita perlu mengasingkan bahan-bahan di dalam campuran itu mengikut kaedah-kaedah yang sesuai lah. Kaedah yang pertama adalah menyisih. Kita akan pergi ya satu-satu nanti apa maksud menyisih. Kemudian yang kedua adalah mengayak. Kemudian yang ketiga menggunakan magnet. Yang keempat itu mengapung. Dan yang kelima itu menuras. Ini 5 kaedah pengasingan bahan-bahan dalam satu campuran. Kalau dengar campur tu, maksudnya benda kalau selalu kamu suruh bercampur-campur. Okey, maksudnya berbagai bahan dalam satu campuran. Okey, kita pergi satu-satu. Apa maksud menyisih? Teacher rasa mungkinlah kamu tidak berapa familiar dengan perkataan menyisih. Menyisih ini adalah kita mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Ingat ya, apa dia punya, apa teacher ni tergagap pula ya. Dia punya keywords, dua bahan yang bersaiz besar. Sekiranya kamu rujuk buku teks, yang apa yang dia nak makan, kugen dengan kanang ni, dia nak makan meruku. Dan meruku yang mereka dapat ni adalah campuran dengan kacang. Okey, kugen dia tak makan kacang, kanan suka makan kacang. Jadi, ia perlu asingkan meruku dengan kacang. Ini macam dalam cerita apa? Musang Berjanggut. Ada satu cerita Musang Berjanggut tu. Salah satu orang cakap kaedah yang boleh digunakan adalah menyisih. Musang Berjanggut tu dia nak cari isteri. Dalam bungkusan di bawah tu berbagai-bagai bahan dia campur. Ada beras, ada garam, ada gula. Tapi teacher pun lupa apa bahan dalam tu. Tapi kalau ada filem tu, cerita P.Ramlee sebenarnya, Musang Berjanggut tu. Jadi itu adalah campuran lah. Jadi beberapa kaedah dia boleh gunakan untuk mengasingkan bahan yang dibawa oleh P.Ramlee dalam cerita tu lah. Okey, ini kaedah menyisih. Okey. Ni contohlah kalau ke kacang ni selalu kita beli selain pada yang kugen dengan kanang tu meruku kan. Kadang-kadang kita beli kacang tu yang berbagai-bagai jenis kacang dalam tu. Tapi ini adalah mixed fruit. Selalu kamu jumpa ada jagung, ada kacang pea, ada kacang panjang, ada carrot. Dan
Ini adalah campuran, ini biasanya macam nak buat bubur kan. Ada beras, ada kacang dan ada kacang hitam ni. Kacang hitam, kacang merah. Jadi ini adalah bahan-bahan yang bersaiz besar. Maksudnya bukannya orang kamu cakap kacang besar ke teacher. Kita ada satu, kita panggil istilah halus. Halus tu lagi kecil. Ini kiranya bersaiz besar, maksudnya boleh nampak dengan mata kasar tu kira agak besar lah kan. Kita boleh nampak dia, kita boleh asingkan guna kaedah menyisir. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah mengayak. Kalau kita sebut mengayak, mestilah kita guna pengayak. Tahu tak pengayak tu apa? Okey. Maksudnya kita nak mengayak tu adalah untuk mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan bahan bersaiz besar. Bila kita guna pengayak, nanti yang bersaiz halus akan turun ke bawah dan yang bersaiz besar tu dia terperangkaplah dekat pengayak. Selalunya kalau tepung yang bukan lama tak digunakan, dia belum expire. Kadang-kadang dia ada macam ada ketul-ketul. Jadi kita guna pengayak supaya tepung halus tu dapat kita asingkanlah dengan berketul-ketul tu. Okey. Dan pengayak ni macam ni. Agaknya kat rumah kamu teacher pastilah adalah pengayak, selalu adalah kan. Dan kadang-kadang kata teacher, pengayak ni mak saya guna tapis santan. Boleh juga. Tapi ni teacher nak cerita pasal kaedah mengayak. Itu kita asingkan bahan yang bersaiz halus dan bahan yang bersaiz besar. Jadi yang bersaiz besar tu akan terperangkap di pengayak ni. Contohnya kalau tengok dalam dalam buku teks kamu ada contoh tak? Ada kan yang pasal yang adik dia campurkan kismis ke dalam tepung tu. Adik Kugen dia masukkan kismis dalam tepung. Dia cakap, adik jangan. Tengok kan dah bercampur. Jadi apa yang perlu Kugen buat? Kugen kena guna pengayak. Dia ayak untuk asingkan kismis dengan tepung. Tepung tu dia bersaiz halus. Jadi dia akan turun ke bawah lah ya. Dan kismis tu agak besar dan akan terperangkap pada pengayak ni. Okey. Dan yang ketiga adalah menggunakan magnet. Bila kita kata menggunakan magnet, kamu boleh bayangkan tak? Magnet tu untuk apa? Jadi kita gunakan magnet ini untuk mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Nanti bahan yang boleh ditarik magnet, kiranya melekatlah kan, ditarik oleh magnet dan kita tinggal bahan yang tidak tertarik oleh magnet. Ini kita belajar tahun lepas kan ya, bahan yang boleh ditarik oleh magnet dengan bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Ingat lagi tak? Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka 91 ni. Adik dia main klip kertas abangnya. Kemudian adik dia pergi campur dalam pasir. Jadi macam mana abang dia nak cari balik klip kertas tu? Maka ia menggunakan magnet untuk tarik klip kertas. Sebab kertas memang boleh ditarik oleh magnet. Okey. Ini contoh bahan-bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Okey, dan mengapung. Kalau cakap mengapung, biasanya mestilah melibatkan air. Jadi kita mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Maksudnya yang terapung nanti dia akan berada di permukaan air, manakala bahan yang tenggelam akan ada di dasar air. Macam inilah. Nampak bola pingpong adalah bahan yang boleh terapung, manakala batu tu bahan yang tenggelam. Macam inilah. Right? Ini adalah kaedah mengapung. Kemudian seterusnya kaedah menuras. Alah, macam pernah dengar tak perkataan menuras ni? Pernah dengar tak perkataan menuras? Bila kita guna, ini kan semua nota-nota ni teacher ringkaskan daripada buku teks kamu sampai muka surat 93. Ini kamu boleh baca sendiri ya. Kamu boleh baca sendiri. Yang cerita tadi, yang pasal mengapung ni ada cerita pasal
campuran batu dan sepiang kayu reput tu dalam akuarium lama tu. Dia nak beli ikan emas. Itu mengapung. Kemudian yang menuras ada dalam buku teks muka surat 93. Okey, ini kaedah yang digunakan di makmal lah. Kita ada corong turas, ada kertas turas. Okey, fungsinya apa? Kaedah ni digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Maksudnya bahan cecair tu akan turun ke apa orang cakap, dah tembuslah daripada tembus daripada kertas turas tu. Ini kertas turas ada kat makmal tau. Teacher ada corong turas, kertas turas. Dan ini biasanya kita buat di makmal. Tapi memandangkan kamu PDPR, tak apa. Dia punya kaedah dia sama saja. Kita lipat kertas turas, kita masuk dalam untuk corong turas. Corong turas ni ada rumah kamu. Kamu panggil apa ya? Kamu tak panggil corong turas, kamu apa-apa? Corong mak kamu guna untuk tuang minyak. Cuma mungkin kertas turas ni tak ada di rumah kamu. Kan? Okey, ini kaedahnya. Kemudian nampak tak air daripada beaker tu kita tuang ke corong turas. Dalam corong turas tu ada kertas turas. Dan air tu akan turun ke lalangkun. Yang atas tu yang teacher ada gambar sikit tu, teacher tunjuk yang besar sikit kat sini. Ini kalau bukannya kita buat dekat makmal, ini kalau kedai kopi ataupun kat rumah boleh guna. Ni nak buat air kopi. So serbuk kopi tu dia letak di dalam corong turas tu. Kita letak air yang memang betul-betul panas dan mendidih. Maka nanti air yang ada campuran dengan serbuk kopi, kira air kopi lah kan, dia akan turun ke bawah. Jadi serbuk kopi tu tak turun ke bawah. Jadi senang kita nak minum. Orang cakap tak rasa seret. Kan? Ini kaedah menuras. Okey. Teacher rasa tajuk ni mungkin nampak macam banyaknya. Teacher, no, kamu baca petikan-petikan dialog ni, perbualan antara kunang dengan kugan dengan kanang. Ada yang Nisa dengan siapa ni. Kamu merujuk, kamu boleh faham. Ini simple. Sebab tu teacher buat nota ringkas sahaja. Sebab yang buat kamu pening ni sebenarnya istilah-istilah yang digunakan. Kamu faham yang menggunakan magnet pun tahu. Menyisir kamu sebenarnya tahu. Tapi perkataan istilah tu yang kamu tak familiar with kan. Jarang, tak pernah dengar perkataan menyisir. Kan? Tapi sebenarnya kamu tahu menyisir kita menghasilkan bahan yang bersaiz besar. Okey, buku teks muka surat 55 seperti biasa tulis tarikh iaitu 7/9/2021. Jangan lupa tulis tarikh, tulis nama pada setiap helaian. Sebab kadang-kadang bila kamu bagi kat teacher nak trace balik siapa punya tu, ya Allah, susah betul kan. Okey, ada 4 kaedah yang diberikan. Okey, kita kena isi tempat kosong tu dengan kaedah ataupun cara menghasilkan bahan. Cara pertama yang diberi adalah menggunakan magnet, kemudian ada mengapung, ada mengayak dan juga menyisir. Apa yang tak ada kat situ? Ada satu yang tak ada kat situ kan? Iaitu menuras. Betul? Menuras tak ada. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Ini. Dah nampak dah keywords dia apa? Kat tangannya ada magnet. Jadi, mestilah kaedah ini adalah menggunakan magnet. Okey, gambar kedua. Nampak tak dia asingkan? Berbagai jenis. Teacher macam kacang ke apa? Bukan kacang kan? Dia ada bentuk star, ada bentuk 4 segi, ada satu bentuk apa yang satu lagi. Dan objek yang pegang tu agak besar. Ingat tak? Bila kita menghasilkan objek-objek yang besar, yang bersaiz besar, objek yang berbeza lah maksudnya. Jadi kita kenali ia adalah cara apa? Menyisir. Okey, yang ketiga.
Air diletakkan di dalam bikar dan ada nampak objek yang terapung dan juga tenggelam. Jadi ini adalah kaedah mengapung. Okey, dan yang keempat, kamu tengok ia kat tangan dia tu guna apa? Itu adalah pengayak. Bila kita guna pengayak, jadi caranya adalah mengayak. Okey? Teacher rasa ini tajuk ni seperti teacher cakap, kamu kena tahu nama kaedah tu dan alat yang digunakan. Jadi mudah untuk kamu kenal pasti. Okey, satu lagi. Sebab teacher nak buat minggu ni juga latihan muka surat 56. Sebab takutlah simpan lama nanti kamu lupa yang apa kita belajar minggu ni. Apa yang perlu kamu buat adalah padankan jawapan yang betul. Mengapakah cara ini dipilih untuk menghasilkan campuran? Sebab bergantung pada alat tanya lah. Jadi tolonglah guna pembaris. Alright. Okay, kita tengok ya. Pertama sekali tengok. Menyisir menggunakan magnet menuras. Itu corong turas dengan kertas turas di dalamnya. Mengayak itu adalah pengayak. Mengapung bikar yang berisi air. Okey. Pertama, menghasilkan objek yang boleh ditarik oleh magnet daripada bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Nampak tak keyword dia? Ada magnet. Keywordsnya adalah magnet. Okay. Yang kedua, menghasilkan dua bahan yang bersaiz besar. Dah banyak kali cakap. Apakah cara yang kita gunakan untuk menghasilkan bahan yang bersaiz besar? Kemudian, menghasilkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Mestilah yang melibatkan air. Kemudian menghasilkan bahan cecair daripada pepejal. Ingat tak? Yang ni kamu confuse sikit kan? Bahan cecair dengan bahan pepejal. Kita nak asingkan dua benda tu. Kita guna ada satu caranya. Dan menghasilkan bahan yang bersaiz kecil dan juga bersaiz besar. Okey, kita pergi yang pertama. Pertama, mestilah magnet sebab keywordsnya adalah ditarik magnet. Okey, ditarik magnet. Yang kedua, dua bahan yang bersaiz besar. Banyak kali cakap, bila dua bahan yang bersaiz besar, teacher dua bahan je ke tak semestinya dua, mungkin tiga, mungkin empat. Tapi semuanya bahan yang bersaiz besar. Bukannya besar macam bola, macam kekacang. Itulah berbagai jenis kekacang. Jadi kaedah yang kita gunakan adalah menyisir. Okey. Yang ketiga, keywords dia terapung dengan tenggelam. Mestilah yang melibatkan air. Bila melibatkan air, iaitu kaedah mengapung. Sebab ada bikar kat situ. Menghasilkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Pepejal tu objek yang boleh dipegang, yang tidak mengalir. Itu. Yang mengalir tu adalah cecair. Jadi, apa kaedahnya? Itu menuras. Seperti kita buat air kopi tadi kita cakap. Jadi, serbuk kopi tu adalah pepejal. Air yang dah bercampur dengan serbuk kopi, dia jadi hitam turun kat bawah, itu adalah cecair lah, air kopi tu. Walaupun serbuk kopi tu tak turun bersama-sama, tapi ada yang dah larut dalam cecair itu. Kemudian menghasilkan bahan yang bersaiz kecil dan besar itu mestilah mengayak. Okey, itu saja daripada teacher pada minggu ini. Teacher harap tajuk ni, teacher risau sebenarnya awak tak faham. Tapi kena buat juga latihan yang tadi tu supaya kamu lebih faham. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.